Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam ruangan Mari Mengaji bersama Ustaz pada malam ni, kami nak bincang daripada kitab Al-Kafi Hadis 40, Amalan yang Mulia. Maksud saya, kita nak bincang berkenaan dengan satu hadis yang diriwayatkan, yang dikumpul oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-23 daripada Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Mafhumnya, bersuci sebahagian daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi mizan timbangan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Sembahyang adalah cahaya. Sedekah adalah keterangan bukti. Sabar memberikan cahaya. Al-Quran boleh menjadi hujah bagimu atau ke atasmu. Setiap manusia berusaha, maka dia menjadi dirinya sama ada kepada Allah dengan melakukan ketaatan atau kepada syaitan dan hawa nafsu dengan dia melakukan maksiat dan kemurkaan Allah. Maka ada yang membebaskannya daripada kehinaan di dunia dan azab di akhirat, dan membinasakannya dengan melakukan maksiat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bincang berkenaan dengan apa yang dinyatakan hadis yang cukup banyak amalan yang Nabi sebut. Sebab itu bila kita tengok Rasulullah SAW ni, Nabi sendiri sebut utitu bijawami'il kalim, aku dikurniakan dengan jawami' kalim. Cakap pendek, nak syarah berjela-jela panjang. Ia cakap hanya dalam 4 baris kalau dalam kitab ni. Tapi daripada 4 baris tu nak beramal memang letih, cukup. Bagi saya, kalau kita faham hadis ni dan kita jadikan slogan dan moto hidup kita, selesai masalah. Dan kita orang akan suka, dan kita akan dapat banyak kawan, dan kita akan dapat 2 kelebihan, dunia dan akhirat, dan kita akan dapat ketenangan jiwa. Hadis ni, jadi kita tengok. Pertama, Rasulullah SAW menyatakan at-tuhuru syatrul iman, suci itu sejuzuk daripada iman. Ertinya, dengan keadaan seperti PKP sekarang, dengan mana bila wabak COVID-19 bertempuh, orang pun disuruh guna sanitizer, suruh basuh, suruh sabun, suruh kerak mandi. Ini semua menggambarkan bahawa Islam sudah mendahului zaman, mengajar supaya bersih, supaya bersuci, supaya jaga kebersihan hidup ni. Bersih ni macam-macam, tuan-tuan. Bersih baju, bersih pakaian, bersih tubuh badan, bersih tempat tinggal, bersih pejabat, macam-macam bersih. Akhirnya, dengan sebab bersih ni juga, insya-Allah kita boleh juga bersih hati. Bersih macam ini ni nampaknya zahir saja, tapi dalam amalan dakwah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bersih. Wasiyabaka fatahhir, baju-bajumu tolong bersihlah.
Baju-bajumu hak mu pakai tu biar bersih. Bayangkan kalau kita pakai baju yang bau yang ni, orang pun rimas. Ertinya bersih ni disukai. Tuan-tuan tahu, pengotor sekali pun dia suka hak bersih walaupun dia kotor. Dia kotor, tapi bila tengok tempat bersih dia suka. Walaupun dia tak boleh nak ubah habit dia tu untuk jadi bersih. Ini dia. Jadi bersih ni adalah benda yang amat dicintai, disuruh, digalakkan dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam sudah barang pasti ia menunjukkan banyak kelebihan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Mizan ini adalah timbangan Allah pada hari akhirat kelak. Mizan ni cukup hebat. Banyak nas-nas Quran dalam bab asyratus sa'ah, dalam bab buku mausu'ah yaumul akhirah, tentang hari akhirat ni disebut salah satunya berkenaan dengan mizan. Besar mizan Allah. Ada disebut dalam nas, ada kifatani, ada dua timbangan. Hak mana berat, hak mana biang. Dan dalam surah Ar-Rahman dia sebut macam-macam kalimah mizan. Dan banyak lagi nas-nas menyebut tentang mawazin, tentang apa ni, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fa ummuhu hawiyah. Maknanya siapa yang berat mizan timbangannya, maka dia duduk dalam keadaan baik, diredai Tuhan. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka tempat hala tujunya wal iyazubillah hawiyah, nama neraka. Jadi kalimah alhamdulillah kita sebut tak sampai 2 saat, tak sampai setengah minit, tak sampai 10 saat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini timbangannya memenuhi mizan. Ini hebatnya. Dalam Islam, tuan-tuan, Allah ni dia beri manusia ni, kalau kita tengok hak mana payah nak buat, sukar, yang tu syaratnya banyak, dan yang tu pahalanya besar. Tetapi dengan hikmatullah, hak mana semua orang boleh pakat buat, semua orang pakat boleh selesai, kaya, miskin, tua, muda, sakit, tak sakit, orang pakat besar, pakat kecil, semua boleh buat. Hak ni markahnya besar lagi. Contohnya bila Nabi sebut tentang iman, cabangannya yang banyak. Al-iman bid'un wa sittun, satu riwayat wa sab'una syu'bah. Iman ni ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Hak paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Bila sebut kalimah la ilaha illallah ni adalah satu kalimah yang orang lain pakat boleh sebut semua. Tapi kalau kita tengok bab haji, haji ni kena istita'ah, kena kemampuan, kesukaran nak pergi kalau amang perjalanan, ada wabak seumpamanya. Semuanya itu membawa kepada sukarnya untuk mentahqiqkan istita'ah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa bila Allah menyebut tentang zikrullah pahalanya besar, seolah-olah nak gambarkan, hai manusia, buatlah, sebutlah, yakinlah dan sentiasa memahaminya. Alhamdulillah dengan makna segala puji bagi Allah. Apa makna segala puji bagi Allah? Alif lam pada alhamdu, alif lam yang disebut sebagai lil istighraq, yang memberi makna pujian yang sepenuh-penuhnya, setuluh-tuluhnya, sebesar-besarnya. Yang memberi makna kita pujilah apa yang kita puji, melainkan terkait pujian itu kepada Allah. Kita tengok hebatnya seseorang genius,
maka sebenarnya kita puji Allah. Kerana genius orang itu, hebat orang itu, siapa beri? Allah. Ada orang tu kita tengok, Masya Allah, hebatnya, otaknya, akalnya hebat, kagum. Tiba-tiba dia aksiden. Bila baik daripada aksiden, kerana terhentak kepala, apa yang berlaku? Dia pelupa banyak, tak ingat banyak, kesedihan, kemurungan, hilang apa kita kata, kegembiraan, kebahagiaan dalam hidup. Banyak kita tengok. Jadi dengan sebab itu kita kata Alhamdulillah. Dan inilah yang patut kita lazimi dalam hidup kita. Balasannya di hari akhirat memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi dua-duanya atau memenuhi antara langit dan bumi. Oh, besar lagi. Subhanallah digandingkan dengan alhamdulillah. Subhanallah bagi menggambarkan betapa naif, betapa kerdil, betapa lemahnya kita di hadapan keperkasaan, keagungan, kemuliaan, ketinggian, kehebatan Allah Rabbul Alamin. Kita tengok bila Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fakina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran berselisihnya malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi orang yang mempunyai mata hati. Mereka yang zikrullah ketika berdiri, duduk dan di atas lambung wusuk mereka. Mereka fikir pada kejadian langit dan bumi. Lantas mereka membuat resolusi, wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini sia-sia, penuh kebatilan. Tidak sekali-kali. Maha suci kamu, maka selamatlah kami daripada api neraka. Itu nak menggambarkan subhanallah, satu kalimah yang cukup hebat. Gabungan antara alhamdulillah pujian dan subhanallah satu pengiktirafan yang kita tujukan dan kita katakan kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Yang Allah dengan kun fayakun boleh lakukan apa saja. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Apa makna maha suci? Kerana perbuatan itu penuh dengan kemukjizatan bagi manusia lemah dan naif untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, wassalatu nur. Salat itu cahaya. Tuan-tuan, saya selalu kisahkan, kalau kita tengok dua orang, seorang perempuan, seorang perempuan. Seorang ni ratu cantik, comel sangat. Contohnya orang putih, comel sangat ratu cantik. Dan dia bukan Islam. Dan seorang lagi orang Melayu lah katakan. Dia ni pula kulitnya taklah cantik sangat, hitam manis biasa. Umur 18 tahun. Maka kita akan tengok yang perempuan, yang ratu cantik, yang orang putih ni, Allah comel sangat. Yang orang Melayu ni biasa je, comel lah. Ada orang Melayu biasa, alhamdulillah. Tapi selepas masing-masing umur 60 tahun, yang orang Melayu ni dia duk semayang sentiasa, duk rajin baca Quran, semayang, jaga. Dan orang ni dia tidak masuk Islam, dia macam biasalah.
Apa yang kita tengok? Bila bertemu dua orang tu, kita nampak cahaya muka. Orang yang rajin diwudukkan mukanya dengan basuhan, nampak bersih, nampak ceria, nampak macam sinar. Tapi yang ini biasa je. Poin yang saya nak sebut, ini kesan daripada solat. Lebih mudah lagi kalau kita tengok lah. Ada seorang lelaki tu nama Mat ataupun Ali. Dia pergi Mekah. Belum dia pergi Mekah ni, dia kerja kelendang bas, atau dia driver lori, atau dia kerja buruh kasar. Entah macam mana rezeki dia, dah lama, umur 45, dapat pergi Mekah. Dapatlah pergi ke Mekah. Dalam keadaan hidupnya popah-popah gini, pergi mari gini, nak kata kuat sangat pun taklah. Biasalah, biasa sangat muka pun gitu. Tapi bila pergi Mekah, dia mengambil satu tindakan yang luar biasa. Dia jaga solat 5 waktu. Dia semayang di Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan sungguh-sungguh. Kesannya amat luar biasa. Apa dia? Selepas dia abdikan kepada Allah, selepas dia bersungguh-sungguh, maka didapati bahawa bila dia pulang sahaja 40 hari, 45 hari daripada Mekah tu, kita tengok muka bersinar, bersihnya. Kejut kita. Kenapa? Kerana kesan daripada solat, daripada ibadat. Maka solat ini menjadi nur, cahaya. Dan bila kita sebut cahaya ni, Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, kalau kita pergi ke masjid pagi-pagi, ini bukan masa PKP lah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa azimni nura, wa atini nura, atau kama qala. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah pada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah aku bercahaya semua kali. Berilah aku cahaya, jadikanlah aku cahaya, besarkan cahaya aku dalam riwayat. Cahaya apa? Hidayah. Cahaya apa? Iman. Cahaya apa? Taufik. Cahaya apa? Taat kepada Allah. Cahaya apa? Kehidupannya selamat daripada maksiat. Cahaya apa? Masanya digunakan dengan penuh keberkatan, yang membawa dalam mizan hasanatnya dengan penuh kebaikan. Ini cahaya. Jadi solat ni juga sebenarnya punca sebenar cahaya. Solat tu sendiri. Solat tu sendiri. Kerana itu bila sebut solat, Tok Bila royak kita banyak bila sebut solat. Antaranya, solat ini membawa kejayaan. Hayya 'alal falah. Selepas sebut hayya 'alas salah. Wasadaqatu burhanun. Sedekah ni burhan. Apa makna burhan? Burhan ni maknanya dalil. Burhan ni maknanya bukti. Burhan ni dengan makna tanda. Apa makna sedekah menjadi bukti, menjadi dalil, menjadi tanda? Apa makna semua? Mana sedekah ini menjadi bukti, menjadi dalil, menjadi tanda, ini maknanya bila kita sebut wasadaqatu burhan, sedekah ni menjadi dalil, menjadi tanda, maksud dia situ ialah orang yang bersedekah, dia akan banyak mendapat kelebihan, dan sedekah dia itu menjadi tanda. Saya contoh bahasa mudah. Kita lalu ke masjid, orang kata, Masya Allah, comelnya masjid ni, besarnya masjid ni. Masjid siapa? Bila? Orang pun bagi tahu, masjid ni dibina oleh Haji Abdullah, Haji Abdul Qadir. Dia derma untuk dia. Dia mati lama dah. Jadi orang tengok, tu tanda sedekah dia. Kesannya nampak pada masjid tersebut. Ini sedekah. Sedekah ni dia jadi tanda. Sama ada kita bagi tahu orang sedekah sembunyi atau sedekah terang-terangan.
Mana baik kita sedekah sembunyi dan kita sedekah terang-terangan. Dua-dua baik. Ada masa sedekah sembunyi lebih baik kalau dibimbangi riak wujud. Ada masa sedekah terang-terangan lebih baik untuk menggalakkan sahabat-sahabat yang lain pakat-pakat sedekah belaka. Jadi sedekah ini menjadi bukti. Cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali Zainal Abidin, digelar sebagai Zainal Abidin. Ali ni dikatakan bila dia mati, orang tengok bahu dia ni hitam. Bukan, dia ni dia gelar As-Sajjad, kaki sujud. Tapi bau dia ni hitam. Bila baunya hitam, orang pun tanya, kenapa baunya hitam? Pelik. Selepas beberapa hari kemudian, riuh penduduk Madinah. Bekalan yang sampai kepada mereka di kalangan orang miskin tak sampai. Maknanya, perangai Ali Zainal Abidin, malam-malam, dia pergi rumah orang fakir miskin, dia pikul gandum, dia letak depan rumah. Orang tak sedar. Pukul 12 malam, pukul 1, pukul 2, pukul 3, orang tengah tidur. Kalau kat kita sekarang ni tengah gitu bahaya, kena lapor kat polis. Apa ni mari rumah orang malam-malam? Tapi inilah yang berlaku. Jadi sedekah itu tanda, dan orang tengok, baru orang tahu inilah sedekah Ali Zainal Abidin. Wasabru dia, sabar itu adalah cahaya. Sabar ini adalah cahaya. Kerana sabar ni dia lain sikit, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam bahasa solat tu cahaya, sabar tu cahaya. Apa beza antara nur dengan tiap? Cahaya sabar ni dia sakit, dia teruk. Cahaya solat ni dia tak sakit, dia tak teruk. Apa makna? Sebab sabar ni kita nak sabar pedih, letih. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang cahaya matahari, dia sebut sebagai syams tu dia. Sebab panas, sebab teruk, dia beza. Jadi orang nak sabar ni letih. Saya pernah tanya seorang ulama yang semangat agama Allah, ni bukan orang Melayu, orang Mesir. Saya kata, macam mana kamu boleh hidup dalam keadaan kesukaran, hidup macam ni gini-gini? Dia jawab apa? Alaina an nusabbir anfusana. Maknanya kami kena sabarkan diri kami. Sabar ni payah. Orang yang bercakap tentang sabar, fadilat sabar, mungkin dia tak sabar. Dan ada buah lemah dia. Saya sendiri pun banyak lemah saya. Saya mengaku, inilah sabar. Kadang-kadang kita ke Allah, ialah orang cakap gini-gini. Sabar. Latihkan diri dengan sabar, insya-Allah. Wasabru dia. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaik. Ini jadi masalah. Quran yang kita baca, Quran yang kita tengok, Quran yang kita tafsir, Quran yang kita tadabbur, dia menjadi hujah kepada kita atau hujah ke atas kita. Maknanya yang kedua, hujah atas kita tu backfire kepada kita. Dalam Quran sendiri menyebut, apakah kamu menyeru orang ke arah kebaikan, atamuruna nas wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun? Kamu suruh orang buat baik, kamu baca kitab, memberakar ke tak? Maknanya di sini Al-Quran ni kalau kita beramal, kita faham, kita ikut, kita pedomankan dia, maka hujjatan lana. Tapi kalau kita biarkan Al-Quran, bahkan dia bertentangan dengan perbuatan kita, bahkan lari, maka dia jadi hujjatan alaika. Quran menjadi hujah atas kita. Waliyazubillah. Kita minta Quran menjadi hujah bagi pihak kita. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia tu pagi-pagi lagi semua tu
kita boleh bahagikan kehidupan mereka ataupun kumpulan mereka kepada 3 jenis. Fabai'un nafsahu, ada yang jenis pertama adalah jenis yang jual diri dia sendiri. Dia jual diri dia. Dia sanggup jual diri dia. Dia jual macam mana kepada diri dia, maka dia jual kepada diri dia sama ada kepada Allah dengan cara dia melakukan ketaatan, atau dia jual kepada syaitan, maka dan hawa nafsu, dia akan terjebak kepada maksiat. Jadi manusia macam itulah, kita pilihlah. Wahadainahun najdain. Moga-moga kita menjadi orang yang jual diri kita kepada Allah. Yang seterusnya dia kata famu'tikuha. Ada orang yang membebaskan diri dia. Ini dia. Bebas daripada api neraka, daripada kehinaan dunia dan azab akhirat. Orang ni baik. Yang inilah yang kita nak. Kita boleh lawan nafsu, kita boleh bebaskan diri kita daripada terjerumus kepada hidup mengikut nafsu. Dan aumu bikuha, yang membinasakannya. Ni hak yang tak baik. Apa makna yang membinasakannya? Dia melakukan maksiat. Jadi seolah-olah fabai'un nafsah, dia menafsirkan dua. Sama ada kita bersifat mu'tikuha atau kita bersifat mubikuha. Kalau mu'tikuha, kita membebaskan diri kita daripada nafsu dan kita berjaya. Kita merdeka. Kita tak ikut kepada kehendak serakah nafsu itu. Tetapi kalau kita mubikuha, kita mengorbankan diri kita, sebenarnya kita berada dalam kerugian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini mengajar kita banyak perkara. Pertama, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan, dan dalam Islam ekstra dengan wudu, dengan mandi, dengan buat perkara yang baik-baik. Yang kedua, dia ajar kepada kita erti dan nilai zikrullah, besarnya kelebihan zikrullah. Yang ketiga, kita digalakkan untuk melakukan solat, sama ada fardu maupun yang sunat. Yang keempat, kita digalakkan untuk bersedekah kerana kesan dan kebaikannya cukup besar. Yang kelima, hiasilah diri dengan kesabaran, bahkan pesan memesan dengan kesabaran. Watawasau bis sabr. Dan yang keenam, Quran itu menjadi hujah kepada kita, baik atau buruk. Kalau baik, berpihak kepada kita sebab kita ikuti. Kalau tak baik, waliyas kita semua. Azza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Alhamdulillah, pada malam ni tak ada soalan. Jadi kita akhiri dengan kita baca doa dan kita Fatihah, dan kita zikir sikit untuk kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita yang telah meninggal dunia dan seumpamanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ilahna subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم. اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين بقلوبنا غل الذين آمنوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وزكينا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وجاد نقمتك وجميع. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء ووباء وضيق وهم وفتنة وغم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأن تحقق رجاءنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا الله يا الله نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.